Sedangkan ukhuwah diukur di atas akidahnya. Sebab tu kita dalam berjuang untuk melakukan perubahan dalam negara ini, kita menyebut kempen fikrah merentasi jamaah. Pemikiran merentasi sebarang pertubuhan. Kita tak penting you pertubuhan apa pun, you duduk di mana pun, you parti apa pun. Kita nak mendukung cita-cita pemikiran yang kita bawa ke arah perubahan, ke arah Islam yang lebih tulen. Dan malangnya, pemikiran yang sebegini lebih disedari oleh penjajah lebih daripada kita. Jadi kita cakap tentang kemerdekaan. Penjajah bila dia balik, dia tak kisah you orang apa, Melayu ke apa, tetapi you mesti mewarisi pemikiran penjajah. Tak kisah duduk jadi lebay pun tak apa, tak jadi lebay pun tak apa, duduk di parlimen pun tak apa, duduk pejabat agama tak apa, tapi otak penjajah. Otak penjajah ni di sudut tak faham agama je. Tapi kalau otak penjajah di sudut pentadbiran, bagus. Kemaslah sikit. Tuan-tuan, kita jangan fikir setengah penjajah, tuan-tuan. Kita jangan fikir dia bodoh tau. Orang selalu fikir Jepun bodoh. Duduk lah. Jepun ni pandai sebenarnya. Walaupun Inggeris tak ada meninggalkan kepada kita slipper Inggeris. Tetapi dalam sejarah Jepun di Indonesia, antara strategi Jepun menggunakan imam-imam untuk membaca doa untuk orang Jepun. Ya, tuan-tuan baca tulisan Profesor Dr. Abu Talib, pakar Jepun dalam negara ni, kajian Jepun. Memang Jepun gunakan imam. Maka dengan orang berhadir, takkan nak kata Jepun salah. Tok imam membaca doa untuk Jepun. Ramai orang bila dia datang menggunakan atas nama agama, dan ramailah orang telah salah faham agama kerana atas guna dan guna. Contoh kalau baca surat khabar, yang paling puncak kesalahan orang di Kulim, tanam Quran, mana baca? Pak dia pesan suruh baca Quran dalam kubur, dia tanam Quran dalam kubur. Saya ingat barangkali dia lebih advance pada bapak dia. Kali dia kata baca atas, barangkali dia balik habis. Jadi dia bekalkan satu naskah kat bapak dia dalam untuk bapak dia baca semasa dia balik nanti. Balik kepada masalah jamaah. Ada orang sehingga mewujudkan dalam ceramah dia, iltazim jama'at dan muslimin wa imamahum. Nabi kata kamu hendaklah beriltizam dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Ada orang salah tafsirkan, dia kata hendaklah kamu beriltizam dengan jamaah Islam. Nabi tak kata jamaah Islam, Nabi kata jama'atul muslim, jamaah kaum muslimin. Kaum muslimin, yakni kepimpinan negara Islam. Jika tidak, jamaah para sahabah radhiyallahu anhum, atau mereka yang berakidah dengan akidah sahabah dan para ulama yang memimpin akidah sahabah. Lalu mereka wujudkan jamaah, lalu berkelailah jamaah A, jamaah B, berbalah antara satu sama lain, sedangkan Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Lalu kemudian wujudnya parti-parti politik dalam negara orang Islam di barat yang berteraskan kepada demokrasi. Parti-parti politik itu wujud dalam persaingan yang menguatkan dan memberi faedah kepada negara-negara demokrasi barat. Mana saja parti yang bertukar di Amerika tidak pernah mengubah kebanyakan dasar-dasar Amerika. Amerika itulah, CIA itulah. Kerana kestabilan dan kekuatan dasar mereka.
Maka perubahan parti politik tidak banyak memberikan apa-apa kesan, melainkan kesemuanya mewujudkan satu persaingan sihat yang memberikan faedah kebajikan kepada rakyat mereka. Dalam negara-negara orang Islam, pergi ke Mesir, pergi mana? Kewujudan parti politik hanya menyebabkan bukan sekadar persaingan yang bersifat tindas menindas antara satu sama lain, bahkan boleh sampai kepada peringkat bunuh-membunuh. Berapa banyak yang dikorbankan. Dan kepada peringkat pemerintah takutkan kepada parti politik. Parti politik juga bimbang kepada kekejaman pemerintah. Dan banyak negara Arab dan selain daripada Arab yang terdiri daripada kaum muslimin yang meminta pertolongan daripada kuasa-kuasa luar dalam menghadapi sama ada rakyat mereka ataupun pemerintah mereka. Lalu berlakulah pewujudan parti politik ni menjadikan pemusuhan antara satu sama lain yang sangat sengit. Lalu benci-membenci antara satu sama lain kepada tahap yang sangat ajaib. Saya pun kadang-kadang heran. Kita setengah orang parti politik ni, kita pergi ke parlimen, tuan-tuan tengok, mereka tak ada masalah pun. Orang ni tepuk bahu kawan ni belanja, kawan ni minum. Tapi yang di kampung bertegang. Kenuri abang tak pergi, kenuri adik tak pergi. Ni orang Kuala Lumpur tak apalah, dah standard dah, fikir. Kalau buat tak standard juga, orang terjun longkang kan. Berkelahi, tak ada pasal. Mereka yang di atas, tak ada apa orang ni belanja orang ni belanja kawan ni. Tapi bila mereka pergi cakap di kampung-kampung, mana-mana saja, sama je. Dia bakar satu benda yang menyebabkan orang bawah bertegang. Sehingga orang yang tak terlibat dengan parti pun susah. Dia kata UDAP lah. Duduk atas bakar dah. Kita tak, sebab kerana ramai kita cuba memahami kebenaran itu menerusi sesuatu pertubuhan atau individu. Kita kena belajar Islam, kenal Islam, kemudian kita kenal apa itu kebenaran dalam Islam.